Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat a very good evening. I bid to our special guest, Dr. Tukuna Hazira. So a warm welcome to our very first segment of Career Pathway Talk. Jadinya hari ini kita ada program sikit lah, which is Career Pathway Mind. So ini adalah sesi yang pertama untuk kali ini. And briefly about this program is that kita nak bagi satu insight lah kepada bakal graduate, which is especially from dental graduates on how macam mana dia orang lepas graduate apa yang dia orang akan hadapi dalam a career as a dentist and like how to build a career as a dentist lepas ni. So with us here today is Dr. Tukuna Hazira atau kita familiar dengan panggilan Kak Teku. So hari ni kita akan bersembang sikit lah dengan Kak Teku hari ni tentang macam mana endop and so on. So I don't think she needs an introduction tapi saya akan introduce her anyway as a formality. Jadi Kak Teku adalah alumni daripada FTG. She was here with us daripada tahun 2016 and recently graduated dalam tahun 2021. So Kak Teku daripada batch yang ke-10 which is batch Toothsmith and currently working as a dentist dekat Terengganu. So without further ado saya nak menjemput Kak Teku untuk sesi sembang-sembang santai. So dipersilakan. Okay, thank you Umu. So rasa macam rasa macam lain sikit. Dulu rasa macam apa student lagi kan. Ni rasa macam lain, rasa macam tua pula. Alumni. Okay. Okay, thank you Umu. So kita proceed je lah. Kalau ikutkan session kita tonight dalam 1.5 jam Umu. Dalam 1 jam lebih. 1 jam lebih kan. Kalau ikutkan macam kita nak santai-santai je hari ni. So sambil-sambil saya bercerita ni, if anyone got questions macam nak tanya ke atau macam rasa macam nak tiba-tiba nak buka mic nak tanya ke, boleh je sebab malam ni kita session santai je, bukan macam lecture ke apa ke kan. Satu lagi macam apa yang saya share ni, mungkin ada yang term-term yang saya ingat korang dah tahu tapi actually korang tak tahu. Sebab saya kan macam kan macam dah lama macam kerja kan. Tak adalah lama kerja pun tapi mungkin macam saya dah biasa ngeterm tu tapi korang macam akak ni cakap apa macam tu. So kalau ada apa-apa tanya je dalam chat ataupun just buka je apa your mic ke apa Okay, boleh. So kita proceed, okay. So bismillahirrahmanirrahim. Nak share screen dulu, okay. Lepas tu kalau ada apa-apa masalah screen tak gerak ke apa ke, just let me know, okay. Okay. Wait, okay, sekarang boleh nampak full screen Okay. Boleh nampak full screen kan? Boleh kan? Nampak Kak Teku? Boleh. Okay. So topik yang dapat malam ni adalah endop, tips and hacks. So basically dia bukannya macam apa tu tips and hacks lah, tapi basically saya nak cerita apa yang saya dah alami. So for apa tu kalau siapa-siapa yang macam tertanya-tanya lah, saya kalau ikutkan tak cukup setahun lagi tapi approaching setahun. Kiranya kalau ikut saya masuk bulan 3 2022, so should be kalau saya cukup setahun is bulan 3 2023 lah. So sekarang macam apa tu masih lagi end of first year. Kini tak cukup lagi apa tu compulsory service. Compulsory service tu nanti kita akan cerita lebih lanjut apa tu compulsory service Okay. Jadi okay, kita proceed je. Sekejap Okay, boleh nampak slide saya gerak? Boleh Kak Teku. Okay. Nampak. Okay, thank you. So malam ni, malam ni kan santai-santai je. So kita macam nak borak apa ni? Okay, first kita nak borak pasal apa tu? Kita dah habis dental school. So buat snacks and then berkenaan dah habis belajar semua, dah sampai masa nak masuk end up. So end up here I come and then what's waiting after end up?
Lepas tu last kali, and now are we good? Okay, so tu macam apa yang kita nak borak malam ni lah. Tapi bawah-bawah dia tu ada panjang sikit lah cerita dia. Jadi kalau korang macam bosan ke rasa macam panjangnya akak ni cerita, cakap je lah akak, boleh tak break kejap 5 minit. Macam lecture dalam kelas tu pun boleh. Kita rehat sekejap, okay. So first and foremost, kita dah finish dental school, so what's next? So basically korang kan macam sekarang tengah belajar lagi kan, macam mana kan, macam fikir kalau habis nanti lepas tu buat apa, terus masuk kerja ke apa, macam korang tak tahu kan, macam tak boleh nak bayang macam mana, macam tu. So kali ikut malam ni kan kita macam nak cerita pasal career pathway kan. So sebenarnya kalau bagi saya lah, career pathway ni start as soon as kita habis dental school. Dia bukannya macam kita nak start jadi doktor gigi tu start kita punya career. No, tu bagi saya lah. So dia different people different lah. So kalau bagi saya memang lepas pada kita dah habis dental school ni, kita dah start dah kita punya career pathway. Sebab apa? Sebabnya start pada ni kita dipanggil graduate awaiting posting lah, ataupun gap. Kalau kat mana-mana pun biasa kalau macam term ni memang macam widely used lah oleh macam semua dental school kot, memang semua tahu lah kalau kita cakap sekarang gap. So kalau orang cakap gap, orang dah tahu kita dah habis belajar tapi tak masuk posting lagi, macam tu. So biasanya macam kita nak buat apa kan, dah habis ni kan. So first kita boleh cakap boleh pergi nak travel lah. So sebab kiranya macam dah lama kan kita belajar kan, takkan macam dah 5 tahun belajar takkan nak duduk nak terus nak pergi kerja kan. So ada option, ada orang macam pilih nak pergi travel lah. So kalau macam kita orang sebelum ni tak pergi travel sangat sebab COVID kan, so memang duduk kat rumah je lah. So travel is not an option lah. Tapi kalau tengok macam ada sini korang yang tahun ni ada yang pergi jalan-jalan kan, even local ke, ada yang pergi overseas yang macam tu lah. So tu one of the options lah yang korang boleh buat after graduating, macam tu. So second, ada juga yang macam nak jadi dental surgery assistant. So tak ada masalah, boleh pergi juga, boleh jadi juga dental surgery assistant ni. So benda ni macam korang kena apply dekat klinik private mana-mana. So it's private je lah. Kalau korang pergi kat government tak boleh minta lah, sebab government memang dia ada dental surgery assistant dia, DSA dia yang memang government punya. So memang kita kena pergi minta kat swasta. So any klinik-klinik swasta kalau korang nak pergi apply boleh, tapi macam atas kekosongan lah. Ada yang macam panggil interview, ada yang memang nak guna time macam locum lah, kayaknya masa tak cukup DSA dia panggil kita, macam tu lah. So ada yang memang dia nak korang kat situ je kerja je macam ikut shift yang dia nak. Tu antara option yang korang boleh buat lah lepas habis belajar. So another thing is research assistant. Ada yang korang among us lah yang jadi research assistant. So ni biasanya tolong lecturer lah untuk buat research. Tu lecturer kita lah. So ada juga lecturer daripada U lain yang open spot untuk research assistant. So kalau siapa-siapa nak tolong, nak kerja as research assistant ni, boleh kerja as research assistant. Dia not necessarily in USIM lah, dekat selain tempat pada USIM pun boleh. So biasanya job scope dia kita assist lah, kita tolong research lecturer kita nak buat apa, lecturer ataupun researcher tu nak buat apa. Okay, next kalau ada juga orang nak belajar business, ada orang nak buat business. So tak ada masalah, boleh juga. Tak ada orang cakap macam kenapa pula nak belajar bisnes? Macam tu kan, tak ada. Sebabnya sebelum ni kita belajar kat dental school, rasanya entrepreneurship tu je lah kan. The only thing that we learn about business and that no lah. So tu pun saya rasa macam masa entrepreneurship dulu, masa undergrad tu, saya rasa macam terpaksa je buat. Dulu macam berniaga aiskrim lah, belajar pun tak tahulah belajar apa. Jadi macam memang knowledge about business is like not so much lah. So ni kiranya lepas pada kita habis dental school, so that's one of the time yang kita boleh belajar business lah. So ada yang pilih untuk further study. So further study ni not necessarily ambil kepakaran lah. Sebab ada yang ambil master in science lah, master in oral health ke something like that lah. So ada kalau ikut ada kat USM dan sebagainya, ada lagi lah. So biasanya further study ni kalau siapa-siapa yang memang dah ada plan dia nak
jadi pakar one day. Macam kiranya nanti saya akan cerita lebih lanjut macam mana pula cara, macam mana pula nak jadi specialist kan. Memang saya daripada kecil dah lagi. Memang mak saya cakap awak kena jadi doktor pakar, tak boleh jadi doktor biasa. Jadi macam mana? Nanti kita akan cerita kan. Jadi ada juga salah satu cabangnya lepas habis belajar ni, orang belajar lagi. Apa tu, further study lagi. So tu tak salah juga, tak ada masalah. Boleh. Bukan dia cakap tak boleh, kena tunggu masuk kerja baru apa? Boleh start kerja, baru boleh start apa tu? Belajar, tak, not necessarily lah. So lepas habis dah boleh apa tu, ambil something kalau korang nak sambung belajar. So next is memang kau tak nak buat apa dah, penat dah belajar 5 tahun kot. Nak suruh aku kerja lah, nak suruh aku belajar lah, tak nak rehat. Boleh, tak ada masalah. Kalau korang nak rehat, korang nak buat hobi korang nak apa tu, yang dulu-dululah, apa tu, banyak cerita-cerita Korea tak sempat tengok. Banyak apa tu, klip-klip bola tak sempat tengok. Jadi hari ni nak tengok YouTube sampai habis. Search apa-apa semua nak tengok. Ikut suka korang. Korang nak masak, korang nak apa, tak ada masalah. So tu pun boleh juga. Okay, dah tu ada satu lagi yang biasa, yang sangat apa tu, meriah ya. Yang terakhir saya nak share ni, selepas habis apa tu, belajar, ialah kahwin. Korang sukalah. Yang ni ada ni, start dah senyum-senyum lah tu. Teringat lah tu, kahwin lah. Kalau batch saya ni ramai juga yang start kahwin, tapi not as soon as habis belajar lah. Ada yang macam start apa, kerja baru kahwin, tapi ada je yang as soon as habis belajar kahwin. So tak ada masalah. Ikut orang boleh je. Tak ada no, there's no right or wrong. Things that you can do after finishing your study, macam during gap punya ni. Okay. So basically, sekejap sekejap, korang tak boleh nampak dia sekarang screen gelap sekejap Sekarang boleh nampak skrin saya kan? Patutnya ada benda ni tau, tak tahu kenapa dia hilang. Ke korang nampak je tadi? Nampak je kat Teku. Oh, nampak je saya punya tu kot. Okay, ni nampak je point ni. Okay, nampak je. Okay. Macam ni. Jadi contoh kalau korang nak fikir nak kerja kan, buat akun kahwin tu besar akun kahwin besar. Sekejap sorry Okay. So lepas habis belajar kan, so tapi korang nak pilih apa yang korang nak start kerja, nak buat apa tu, tapi kena macam ada things to consider lah. So is it korang nak buat things yang apa tu, dental related, ataupun things yang tak nak dental related. Sebab kan korang dah 5 tahun dah buat benda yang dental related. Lepas tu apa tu, kalau lepas habis ni, nanti lepas start kerja, korang dah kena buat benda dental related lagi. Tapi boleh tak nak buat benda yang dental related? Boleh je, sebab ada je yang apa tu, jadi rider Foodpanda, jadi rider Grab, lepas tu ada yang kerja dekat supermarket, something like that. So tak ada masalah. Tu korang kena consider apa yang korang sesuai lah, yang korang suka. Lepas tu salary, gaji macam mana? Korang nak duit banyak ke nak duit sikit masa sementara tunggu? Sebab ada orang memang nak duit banyak. So memang nak kena kerja benda yang bagi duit yang banyak. Tak kisahlah letih ke tak letih ke, saya nak duit banyak. Ada orang macam tak naklah, tak apalah gaji tak banyak pun asalkan tak letih. So ikut korang lah, ikut kita punya consideration, kita nak apa. So working hours macam mana? Ada orang memang macam nak kerja sambil-sambil je, kiranya tak adalah macam nak macam apa, nak sangat pun kerja, tapi tak nak macam sia-sia sangat masa. So boleh tengok yang, boleh cari yang fix ataupun yang fleksibel masa. Fleksibel contoh macam saya cakap tadi lah, ada je member saya yang buat apa, Foodpanda, buat Grab and so on. So tapi banyak je income dia. Macam ikut korang, ikut apa tu, apa yang sesuai dengan kita, apa yang korang nak lah. Lepas tu nak stay dengan family ke, atau memang contoh nak duduk KL and kerja kat KL. So kalau nak kerja kat KL, nak duduk kat KL, nak duduk KL dia Pandai Indah tu kan. Nak duduk GV lagi kan. So
kena fikir duit, duit makan semua kan, transport. Lepas tu kau duduk kat rumah, seronok kat rumah makan semua ada semua. Tapi kerja macam susah je macam tu. So korang memang kena fikir semua benda tu. Lepas tu transport korang ikut transport korang sendiri ke, transport family ke. And then last kali mental health lah, kiranya macam sementara nak tunggu masuk kerja kan. Nanti contoh kalau kerja nanti tak sempat pula nak rehat. Nanti dia tak sempat nak rehat, nanti mental health ni macam terganggu pula, macam susah pula, macam stres pula kan. So itu semua benda yang korang kena consider. Tu ni apa yang saya nak cerita je lah. Okay. Lepas tu ni apa yang pros and cons lah. So basically ni apa yang member-member, apa yang saya experience lah. So boleh tengok lah. So basically ni macam nak cerita je lah kan macam mana. So basically kalau travel ni dia macam self reward lah. Korang dah belajar letih-letih, lepas tu ni kan, so dapatlah self reward. Lepas tu untuk healing, sekarang semua benda nak healing. Kita nak healing kan, so healing lah boleh. Lepas tu nanti bila dah kerja susah dah nak travel. Ada orang cakap macam tu. So, ni lah masa dia nak travel. So, boleh. Lepas tu tapi dia punya cons dia macam duit tak ada, yang tak ada duit kan. Macam mana nak travel, duit tak ada. Tapi kalau ada duit, okay je lah. So, next is DSA. Apa pros dia? Okay, pros dia, kita macam memang boleh belajar banyak benda. Lepas tu kita boleh tengok selain daripada apa yang kita belajar dekat U dulu. Contoh kalau dekat U dulu, kita belajar macam ni. Material macam ni. Tapi bila kita pergi dekat private sector ni, rupanya ada lagi material yang lagi okay, ada lagi material yang kita tak pernah guna. Lepas tu rupanya school of thought dia macam ni sebab kita kan tak grad tak sama kan. So benda macam tu kita boleh belajar. So other than that kita boleh dapat overview macam mana how private dental clinic works, sebab macam kita boleh tengok macam mana cara bisnes dia, cara management dia, cara customer service, cara kita nak manage staff and so on lah. Lepas tu satu lagi kita boleh build connection lah. So build connection sama ada dengan bos klinik tu, dengan dentist kat klinik tu, ataupun doktor-doktor locum yang datang locum dekat klinik tu ke. So kat situ kita boleh build banyak connection. Contoh macam nanti saya nak tunggu ni posting, ya ke nanti datanglah kat klinik ni. So at the same time kat situ kita macam boleh dapat banyak input tau. Dia orang macam cerita-cerita apa macam ni kat klinik ni, kat klinik mana ada x-ray, klinik mana best, klinik mana macam patient flow okay dan sebagainya lah. Pasal ada juga klinik yang memang ada specialist dekat klinik dia, yang memang buat treatment tu dia panggil specialist, jadi macam visiting lah. So kita macam boleh learn directly from specialist. So tu memang satu benda yang bagus jugalah, sebab masa undergrad mungkin bukan semua benda yang kita boleh tengok apa case yang specialist buat kan. Tapi masa dekat klinik swasta, kalau dia memang ada visiting specialist, so kita boleh belajar directly. Tapi dia punya cons memang tiring, serius, memang penat. Sebab macam semua benda dekat klinik swasta, semua benda kita kena buat. Lepas tu dia long working hours. So kiranya memang contoh kalau korang pagi sampai petang kan, ataupun petang sampai malam, ataupun kalau korang OT ada overtime pagi sampai malam, duit memang dapat lebih tapi penat. Macam tu. Lepas tu dia long working hours, tapi dia punya gaji tu macam tak banyak lah. Kalau ikut 1,500 tu macam korang maybe dah banyak, tapi contoh bila macam saya dah kerja ni kan, dulu kerja dapat 1,500 je. Kalau macam sekarang macam kerja dapat 1,000. Macam tu. Jadi macam rasa macam dulu sikit lah. Lepas tu dia memang kerja shift lah. Penat sikit lah, pagi petang ataupun petang malam macam tu lah. Okay, lepas tu selain benda tu RA lah, research assistant yang saya cerita tadi tu kan. Dia research assistant ni macam sesuatu yang baru. Sebelum ni kita macam tak adalah belajar sangat. Kita buat research pun masa kita colloquium je, tu je. Tu pun research untuk kita. Tapi contoh bila kita buat research untuk under macam researcher kan, under lecturer kan, ada siapa-siapa ke. So banyak benda kita boleh belajar pasal research. Kiranya kita memang boleh go for statistik. Lepas tu macam selain pada tu memang dia macam boleh bagi good CV dekat kita lah. CV kita punya nanti macam kita nak masuk kerja, kita nak buat apa-apa, kita punya CV tu macam cantik lah, macam ada kita buat research something. Lepas tu ada juga research yang macam kalau kita tolong semua ni, ada yang dia
publish nama, kiranya bukan jadi apa tu RA tu macam tak ada apa-apa, tak. Dia banyak benda yang dia bagi kat kita. Lepas tu at the same time kita boleh build good rapport dengan lecturer ataupun specialist yang kita macam jadi research assistant dia tu lah. Mesti macam lepas ni contoh kalau kita ada apa-apa nak minta tolong pasal research ke apa semua tu, dan kita pernah tolong dia kan. So nanti kita boleh minta tolong lecturer balik. So and then good rapport lah dengan lecturer tu. Tapi dia punya cons macam ni passion. Macam ada orang macam memang tak minat research. Buatlah apa-apa, aku memang tak suka. Tak nak. So nak buat macam mana kan? Sebab tu memang dia tu memang kena ada passion lah. Kalau contoh aku tak suka buat statistik, nak buat macam mana kan? So gaji orang cakap tak banyak. Tapi saya tak sure yang ni. Ada tanya member lah memang cakap tak banyak. But I don't know how much. So dia depend on grant tu. Berapa grant yang macam accepted. Macam tu lah. Macam berapa ribu. Berapa ratus ribu, berapa juta yang projek tu dapat. Lepas tu yang research tu dapat. Lepas tu jadi banyak mana yang kita dapat. Macam tu lah. Lepas tu ada juga dia yang fleksibel, ada yang macam fix lah. So depends lah. Lepas tu business ni, next business lah. Macam business ni macam mostly orang macam dah tahu kan. Sebenarnya business ni macam the more you do, the more you get lah. The more you gain. Macam kalau korang buat sikit je lah yang korang dapat. Kalau korang buat banyak korang dapat. Ni bisnes ni boleh jadi dropship ke, boleh jadi apa-apalah bisnes yang ada kat market sekarang. Lepas tu jadi macam bisnes kan macam new things kan. Jadi dia pun new knowledge about marketing, soft skills semua dan sebagainya. Improve soft skills ni sebab kita macam boleh jumpa lagi banyak orang. Dan kita boleh lagi banyak benda yang kita boleh belajar. Lepas tu bila kita jumpa banyak orang, kita cakap-cakap dengan orang and so on so forth. Dia jadi lagi improve lah soft skill. Tapi macam tadi jugalah. Dia macam kena ada passion. Kalau tak minat bisnes nak buat macam mana kan? Lepas tu kena berusaha kuat lagi lah. Okay, lepas tu yang further study tu, dia pros dia early start for postgrad journey lah. Kiranya memang kalau memang korang dah aim dalam kepala, memang nanti nak sambung belajar. So nak sambung belajar, saya nak jadi pakar nanti. So memang saya kena ambil something untuk boleh, untuk macam jadi added point saya sambung belajar dan good CV lah sebab memang kita dah ada master in something, master in oral health, master in oral science something out. So jadi macam memang extra point lah untuk kita berbanding dengan orang-orang lain yang nak sambung belajar, nak ambil kepakaran tapi dia tak ada benda-benda yang macam ni. Tapi dia punya cons penat lah, baru habis belajar nak belajar lagi. Lepas tu nanti bila kita dah ambil sambung belajar masa gap ni kan, nanti kan kita kerja. Jadi kita macam kena belajar dan kerja. Jadi memang kita kena financial support lah kan. Macam tu. Lepas tu untuk rest ni macam semua tahulah memang banyak pros dia. Saya pun setuju dengan ni. Memang banyak pros dia. Memang sukalah duduk kat rumah, memang tenang. Memang good for mental health lah. Memang tiada daya. Tiada denial. Memang betul dia. Tapi macam orang cakap dah, tapi bila dah rehat ni kan duit tak ada sebab tak buat apa-apa kan. Macam mana nak shopping, macam mana nak beli barang. So itulah konsep. So bila pasal kahwin, pros and cons dia saya tak tahu. Jangan tanya sebab saya tak kahwin. Dah jangan borak lama pasal ni. Dia sakit hati tiba sakit hati. Tak apa. Jadi saya tak tahulah pasal kahwin ni. So saya tak boleh nak komen nanti. MDC juga penting untuk kita isi SPA ni. Bukan isi SPA, kiranya memang untuk isi SPA ni kena ada nombor MDC. Jadi ni macam step-step dia lah. Lepas isi MDC, kita pergi daftar MDC semua tu, dapat nombor MDC, boleh isi SPA, dah settle ni, kita boleh dapat isi Identis. Identis ni kita dapat isi bila dapat tarikh lah, dia cakap tarikh, okey anda layak untuk isi untuk ni, dapat email, lepas tu boleh buka Identis. So buka Identis, dapat benda yang kita, dapat tempat yang kita nak pilih untuk posting tu. Lepas tu dapat tempat untuk PTM. PTM ni program transformasi minda. Basically dia sebelum kita masuk kerja tu akan adalah PTM ni, dia akan cerita macam mana kerja sebagai penjawat awam, gaji macam mana dan semua-semua lah. Okay, lepas tu last kita report duty kiranya nak lapor diri untuk kerja macam tu. So kalau lapor diri tu biasa di ke tempat lah, mula lapor diri kat negeri, lepas tu daerah, lepas tu dekat klinik. Macam tu lah. So tu basically macam mana lah. So ni my gap experience basically. So sebab saya kan saya tu masa zaman COVID kan. So saya habis COVID pula. Sorry, tiba habis COVID. Saya habis dental school around October 2021. Lepas tu
Lepas habis dental school saya terus convo. Jadi kita orang punya flow ni dia macam cepat. Lepas habis tu kita orang terus convo November 2021 and then terus kita orang dah dapat semua degree cert semua tu, terus boleh daftar untuk MDC. So December 2021. So kalau tengok kat sini Majlis Pergigian Malaysia ni, kalau dia punya label ni sangat famous ya, semua orang nak ambil gambar dekat label ni. Ni lepas habis daftar MDC lah. So kalau saya kerja jadi DSA. DSA dekat klinik somewhere in Terengganu lah, KP Aman nama dia. So dalam 3 bulan macam tu je lah, 3 bulan ke 2 bulan lebih macam tu lah. So basically job scope dia benda yang macam apa tu, semua macam basically benda-benda yang berkaitan dental yang kita buat dululah, macam kita kena remind patient, kita kena set appointment patient, lepas tu tambah lagi lah sikit, kita contact lah doktor lokum untuk macam datang, doktor boleh datang tak untuk lokum malam ni sikit-sikit. Lokum ni maksudnya dia doktor klinik lain, I mean dia doktor kerajaan ke apa ke, doktor kat klinik lain lah, tapi dekat kita tak ada doktor nak bertugas malam tu, jadi kita minta doktor tu datang untuk kerja dekat klinik kita malam tu. Lepas tu kita bayar dia berdasarkan apa tu, dia depends on klinik lah. Ada klinik macam 40% daripada apa yang dia buat hari tu, ada klinik yang bayar per hour dia datang, contoh 1 jam dia datang RM40 contoh. So I'm not sure lah macam mana klinik-klinik tu buat, tapi kalau klinik kita orang dalam 40% daripada apa tu hasil yang dia buat malam tu, sale yang dia buat malam tu, so bagi dia orang dapat lah. Lepas tu patient tanya apa-apa dekat WhatsApp, dekat IG, dekat cepat lah supaya macam orang macam nak datang kan. Sebab mostly dia orang tanya harga braces berapa, harga scaling berapa, harga tampal berapa, macam tu lah. So banyak dia orang tanya harga, lepas tu dia orang tanya ni semua banyak benda lah patient tanya. So macam dia macam satu kelebihan lah, sebab kita kan macam sudah dental kan, so kita macam boleh explain kat dia orang apa semua ni, kalau sakit gigi macam mana gini kan. Sebab contoh ada DSA yang dekat private, biasanya dia bukan dental punya background, so maybe dia orang macam ada yang tahu tapi limited jugalah. Jadi dia rasa kalau yang macam advance tu dia macam minta kita juga yang explain. So it's an advantage lah untuk kita. So kita bolehlah reply patient dengan knowledge sekali. So other than that, kita kena buat all the cleaning thingy lah, sapu lantai, mop lantai, cuci tandas. Masa tu macam rasa macam ni sikit lah. Macam sebelum ni kan ingat macam nanti kan nak jadi doktor gigi kan, kenapa nak cuci-cuci tandas? Tak. Jadi kalau jadi DSA ni memang semua benda kena buat. So tak adanya macam korang macam nanti saya nak jadi doktor, bukannya nak jadi DSA. Tak. So kita kena buat juga. So ada dandai kena kira sale, lepas tu kena buat poster klinik. Banyak selfie je ya. Tapi sebenarnya saya bekerja. Ni saya saja je tu. Ni pun pen pun nampak terbalik ni saja je selfie. Okay, next. Okay, other than that, good thing that I learn, macam one thing that I learn daripada klinik swasta ni, sebab sebelum ni kan macam kita guna material yang ada dekat klinik je. So apa-apa yang ada dekat klinik je. So bila masuk kat kerja dekat klinik swasta ni, barulah macam ada jenis material lain juga yang dia orang guna. So ni contohnya Everx Flow ni. Dia macam jenis komposit yang macam fiber lah, dia macam lagi kuat. Contoh daripada kita guna komposit sahaja, komposit yang packable sahaja, dengan kita guna benda ni, kalau kita guna yang Everx Flow ni, dia lagi kuat dia tampalan tu, macam ada research proven jugalah. Pasal ada dan that, pasal ni material macam dia guna komposit yang mahal-mahal macam tu lah. So ada dan that ni dia macam RMGIC lah, kiranya resin campur dengan GIC, dia macam dalam jenis tembak gitu. So macam tengok macam dulu tak ada masa belajar ni. Lepas tu ni macam Profi paste ni saya rasa dulu macam tak ada, tapi tak tahulah ada tapi expired. Kita orang asyik guna yang Profi paste pink tu je. Sorry kalau ada student bukan clinical, kayaknya yang year 1, year 2 yang macam tak faham lagi kan. Kalau ada tak faham apa-apa, tanya je dalam chat ke apa ke. So ni macam more to clinical things kan. Jadi so sorry, tapi tak apa, kita cerita je kan. Yang ni macam ada material yang kita guna
masa apa tu dekat klinik lah kan. So sebenarnya dia ni ada juga brand lain Corhexa macam tu lah. So yang ni apa tu topical spray. Sebelum ni kan macam pakai topical gel je lah kalau kita orang kan. So bila pakai, lepas tu saya pernah agak spray dekat saya punya apa tu gingiva, saya punya gusi. Macam legit lah, memang macam kurang lah rasa dia. Betul macam rasa macam kebas sangat dalam mulut. Tu saya macam okey, sebab tu lah macam sebab kalau kat kita orang sebelum scaling dia orang macam spray benda ni ataupun sapu topical. So patient merasa macam less sensitive lah upon scaling tu. So saya macam nice lah macam things a good thing lah, new thing that I learn lah from apa tu private tu. Lepas tu ni whitening agent. Sebelum ni masa undergrad kan macam tak pernah jumpa whitening agent macam mana, tak pernah nak tengok pun macam mana lepas whitening tu kan. Lepas tu masa kerja dapatlah tengok macam mana, how it works, apa material dia dan sebagainya lah. Tu je. So other than that, saya also macam ni apa sampingan-sampingan je lah, sebab rasa macam tak cukup duit lah. Masih tak cukup duit. Duit tak ada, tak cukup. So saya learn something new, which is macam join business lah. Business ni, so saya punya main point masa ni, saya macam nak belajar business so that nanti contoh one day nak buka klinik, so at least I got things lah, I got macam basic things lah yang saya belajar daripada benda-benda ni. So basically banyak benda yang saya belajar pasal business from Shakely punya team. So dia macam Shakely ni kan dia ada team dia, and then dia memang company yang established lama dah. So memang banyak benda business saya belajar pada dia orang ni, termasuk marketing and so on so forth. Tapi depends on you lah, sama ada kita macam konsisten ke tak buat benda tu. Sebabnya all the knowledge, all the things memang banyak dia orang bagi atas kita je macam kita nak apa tu buat ke tak semua benda tu. So benda sebenarnya macam benda-benda bisnes semua ni semuanya atas kita je. So kalau korang rajin, korang buat lebih, korang dapat lebih. So kalau lepas ni kalau siapa nak apa niaga Shakely Roger, tiba sempat lagi, sempat. Okay, masa ni macam adalah pasal another things that I like, macam menceburkan diri dalam bisnes ni, sebabnya macam boleh jumpa orang baru. Sebab I like to meet new people lah, because like they're like have like different background, different things, different macam thoughts gitu kan. So ada yang suri rumah, ada yang memang pharmacy, ada yang memang medical doctor and so on so forth kan. So memang banyak belajar daripada dia orang. So nampak rasa macam kita macam doktor gigi macam rasa hebat kan. Doktor gigi kan. No, actually dia orang macam yang suri rumah pun ada yang gain dalam 5 angka, 6 angka sebulan. Baru duduk rumah post something macam tu je. Tu nak cakap hebatlah dia orang. Macam tu. So other than that ada jugalah apa tu yang kalau korang nak tengok lagi ada dekat MDSA punya apa website, dia orang ceritalah apa basically apa yang saya cerita juga, tapi adalah apa pengalaman dia orang lah. Nanti korang boleh tengok lah kan. Okay guys, so far are you with me? Okay ke semua? Ada. Okay. Okay. Okay ke macam laju sangat ke? So far ada soalan apa-apa tak? 9:30. Setengah jam. Takut. Okay acap mantap acap. Okay, next. Okay, ni untuk bahagian ni macam heavy sikit lah. Bukan heavy, dia macam ni lah main point dia actually. So kita nak kena tahu endop ni apa sebenarnya kan. Memang apa tu, so korang macam tengah-tengah belajar ni macam endop ni apa, kenapa macam senior macam endop ni macam ni kan. So malam ni kita akan ceritalah sikit-sikit macam mana kan. So kita akan, kalau yang ni saya akan cerita macam endop ni apa, lepas tu macam mana logbook dia, sebab kita pun ada logbook. Korang ingat masa undergrad je ke logbook? No. Masa endop pun ada logbook. Macam mana ni tak lari daripada logbook. So korang jangan sedih-sedih. Nanti saya akan tunjuklah apa dalam logbook dia. Okay, so lepas tu experience saya lah macam mana Okay, so basically endop ni new dental officer program. So dia start masa 2017. Dia basically nak train new contract dental officer. So sebelum ni dia panggil FIDO.
first year dental officer. So kalau nanti korang masuk kerja, kalau dia orang macam Fido, saya dulu masuk Fido, korang jangan macam apa pula dia ni Fido kan. Korang jangan pelik, korang jangan rasa tu aneh. Kita ni sebenarnya aneh sebab kita ni end up, bukanlah kita aneh sebab dia kiranya macam perubahan zaman kan. Kiranya korang kena tahulah term Fido ni Jadi dia lama mana sebenarnya? Dia 1+2. 1+2 ni maksudnya setahun untuk kita compulsory service, and then another 2 years. Kiranya macam kita punya kontrak tu sebenarnya sepanjang 3 tahun, tapi setahun compulsory service and then another 2 years. Ada benda yang kita kena buat jugalah macam tu. Lepas tu okay, and then jadi dalam masa setahun untuk compulsory service ni memang kita tak boleh buat locum. Kita tak boleh nak pergi klinik swasta, kita pergi scaling ke apa-apa ke, tak boleh locum tu maksudnya kita tak boleh treat patient dekat swasta. Kita tak boleh macam gain money daripada swasta. Sebabnya itu macam kita masih dalam khidmat wajib kerajaan. So tak boleh buat apa-apa masa tu kan, melainkan dekat government sahaja. Lepas tu kontrak kita 3 tahun lah. Lepas tu dalam 1 year compulsory service tu kita akan dibahagikan kepada OS posting, PITS posting. Lepas tu selebihnya tu kita akan duduk dekat primer lah, which is klinik yang kita dapat tu. Macam tu. So ni yang macam just untuk nak bagi tahu korang je lah. Start pada saya tak tahulah sekarang macam mana kan. Nanti kan sekarang kan memang compulsory service memang dekat kerajaan je kan. Tapi nanti dia akan start, korang dah boleh dekat private sector pun boleh start buat compulsory service. Kiranya nanti korang tak payah masuk kerajaan. So korang boleh terus masuk private. Tapi I don't know how it works. Tak tahu lagi macam mana. So macam kita tunggu dah lihat lah macam mana dia punya pelaksanaan. Sebab kita orang pun tak tahu macam mana. So kalau tanya macam tak pastilah. So tu je lah macam nak bagi tahu korang. So lepas ni not necessarily in kerajaan je lah. Dia dekat private pun dia boleh go lah. So ni basically timeline dia lah, timeline macam mana. So kita ada year 1, year 2, year 3, lepas tu permanent post kan. So year 1 ni basically memang korang kena settle logbook. So settle logbook dalam masa setahun. Dalam masa setahun korang kena settle 3 logbook. Logbook primer, logbook PITS, logbook OS. Nanti saya tunjuk macam mana Lepas tu at the same time kena join program juga sebab kita ada markah pelibatan tu. Nanti saya cerita apa yang kita kena penglibatan apa yang kita kena terlibat. Pelibatan apa yang kita kena terlibat. Tapi tak apa, macam pelik ayat tu tapi tak apa. Okay, next is masa year 2 kira kita dah siap logbook tu kan. So year 2 ni ni antara pelibatan yang boleh kita yang kita join, dia akan dapat markah lah. And then other than that ada lagi lah selain daripada benda-benda dental pun still ada dia record dalam kita punya sistem. So boleh je join apa-apa. Yang penting memang kena join program. Lepas tu at the same time dan year 2 ke year 3 ada as early as year 1 pun ada. Kita akan jadi macam PIC program kat klinik lah. So sama ada program promosi, program toddler tu budak-budak lah. Budak-budak 4 tahun dah ke bawah. Lepas tu prasekolah 5-6 tahun. Budak sekolah, IM ni ibu mengandung, WT ni warga tua. Lepas tu ni program kapur angkat. Macam tu lah. Lepas tu year 3 ni basically kita sambung je. Kita macam kena join juga any program semua tu untuk kita punya CPD point. Nanti saya cerita CPD point tu apa. Lepas tu at the same time kita dah kena ready untuk penilaian dan interview. Nanti dia start daripada tahun lepas dia ada panggil untuk interview. Sebelum ni dia tengok markah logbook je. Start tahun lepas yang dah dapat permanent tahun ni dia ada panggil untuk interview lah. Lepas tu dah sampai masa untuk interview, dah lepas interview. Lepas tu untuk permanent post tu kita berjaya diserap. So alhamdulillah dapatlah permanent post tu. Kalau tak berjaya diserap, kita boleh lagi sambung kontrak ataupun resign. Tapi ada juga as early as year 1 ni dah habis compulsory service, orang dah resign. Tak ada masalah. Sebab as long as korang wajib habis setahun. Lepas tu boleh nak resign. Dia setahun tu je yang wajib. Kalau contoh kalau korang tak tahan sangat, baru kerja 2 bulan memang tak tahan. Korang kena tahan juga sampai habis tahun. Lepas tu dah dapat mengatakan kita dah selesai khidmat wajib selama setahun. Lepas tu kalau nak quit lah. Macam tu. So contoh kalau tengah year 2 korang nak quit pun boleh. Tengah-tengah year 3 korang nak quit pun boleh. Contoh lepas habis ni, tiba-tiba korang tak dapat permanent, korang nak quit pun boleh. Ataupun korang nak sambung kontrak pun boleh. Macam tu. Okay. Okay, ni ada panduan penilaian lah. Panduan penilaian ni basically macam dia punya guideline. Macam mana dia nak nilai kita. So basically ni ada syarat umum dengan syarat khusus lah. So yang penting macam saya cakap tu lah. Buku log kena settle. Lepas
Lepas tu dia adalah teknikal, benda-benda yang teknikal dia basically macam benda-benda yang kira-kira logbook ni bukan kita tak tahu tau, dia orang atas-atas. Kita punya YM, bos klinik kita punya SDO, senior dental officer, macam pegawai pergigian daerah lah, bos daerah kita panggil. Lepas tu ada orang dekat negeri pula. So dia banyak lapisan lah. Lepas tu ni disahkan tamat khidmat wajib. So memang kena tamat khidmat wajib. Lepas tu ni kena ada CPD point sekurang-kurangnya 20. So kena adalah CPD point ni macam kita join apa-apa aktiviti, lepas tu dia ada point dia. Lepas tu nanti last dia akan kira berapa markah terdapat. Macam tu lah. Lepas tu tak ada kesalahan tata tertib ni, macam syarat je lah. Okey, ni apa yang lagi detail lah. Dia macam nak LNPT, nanti korang tahulah LNPT ni kena lebih 85%. Nanti adalah setiap tahun tu korang kena isi LNPT ni. So kalau korang kena lebih 85%. Kalau tak cukup 85%, kira tak boleh lah macam tu. Lepas tu logbook lagi dia cerita kan, CPD. Lepas tu macam tu lah, sama je. Tu ni sebenarnya kira-kira dia, cara kira-kira dia, tapi saya tak tahu macam mana, macam pening sikit cara kira dia. So saya kalau macam apa, nak senang kita join je program apa-apa, kita key in je apa yang kita masuk program semua tu. As long as kita ada bukti kita masuk semua tu, kita okey. Dia orang akan kirakan lah. So tak ada kita yang kena kira semua tu, tak ada lah. Lepas tu apa aktiviti yang kita kena terlibat tu adalah program ni. KIK, inovasi QA, yang ni basically macam inovasi dengan KIK ni benda yang kita kena create something lah. Macam lebih kurang macam Dento Nova, benda-benda macam tu lah. Tapi ni macam bertanding, ada yang peringkat daerah, ada bertanding peringkat negeri, ada peringkat kebangsaan. Macam tu lah. So KIK ni basically quality assurance, apa yang kita nak improve dalam kita punya servis tu. Contoh macam macam mana kita nak elakkan repeated X-ray taken in one patient, macam tu. So cara nak elakkan, cara nak elakkan macam mana? So kita macam kena kita ada data tu, macam seorang patient ni kita dekat klinik Bukit Payung ni ada ambil 3 kali. So macam mana nak elakkan? So nak elakkan kena guna X-ray holder ke something, benda macam tu lah. So benda tu dia ada pertandingan, dia ada presentation. So ada dan promosi kesihatan pergigian. Promosi nanti saya akan cerita apa contoh-contoh promosi. Banyak benda yang boleh. Okey, penyelidikan dengan penerbitan. Okey, yang ni dua ni, benda ni korang kena take note, sebab benda ni dia bermula daripada korang undergrad ni, which is korang punya kolokium tu lah. So korang punya kolokium tu boleh membantu sebenarnya dalam kita punya kehidupan endo nanti. Sebabnya contoh masa endo nanti korang nak score markah ni kan. So contoh kalau nak publish, nanti cakap kat doktor jangan publish awal-awal lagi. Publish masa saya masuk endo nanti. Doktor tunggu kejap je. Macam tu. Tapi biasa doktor memang kalau contoh ada doktor-doktor nak publish, dia akan publish macam like dia tak terus publish lah. So sempatlah macam korang masuk kerja, tiba-tiba doktor publish. Adalah dalam batch kita orang yang hari tu ada doktor dalam 2-3 paper dah lah yang dah publish. Kiranya solely daripada kolokium yang kita present tu je. Sebab tu korang kan nak buat research kolokium tu, korang buat betul-betul. Korang cari research yang korang boleh buat. Dan macam benda tu boleh pergi jauh. Macam tu. So memang dia boleh tolong korang lah, sebabnya dah dapat markah penyelidikan ni, nanti dah contoh kalau korang publish jurnal ke apa kan, nanti dapat lagi markah untuk penerbitan ni, something like that lah. So banyak point yang korang dapat. Sebab tu benda-benda ni bukannya saya sajalah kolokium tu, contoh korang tak suka, saya tak nak dah buat research sampai situ je. Tak, sebenarnya dia masa kerja pun dia membantu korang. So korang kena sukalah sebenarnya research tu. Okay, so ni macam dia punya pemarkahan lah macam mana sebenarnya. So kita tengok yang cemerlang je lah. So cemerlang contoh korang sampai peringkat antarabangsa, ataupun korang dapat tempat pertama, ataupun korang jadi pengerusi something. Pengerusi ni macam susah sikit sebabnya kita kan macam endo baru masuk kan. So kalau kat kerajaan dia macam kan ramai pegawai-pegawai dah permanent semua tu kan. So biasa mostly dia orang lah jadi pengerusi ke apa, tapi maybe setiausaha ke bendahari ke maybe ada yang dapat lah. So tu antara poin yang kita boleh score lah. So ada dan yang ni yang untuk penyelidikan dengan penerbitan ni, contoh kita merupakan penyelidik utama. Contoh memang itu research kita. Kalau KIM tu kan research kita. Sebab tu memang dapat cemerlang markah 5. Lepas tu merupakan main author. Okey, kau contohlah cakap macam mana kalau masa
Kerja tak nak, masa kerja pula, tak nak buat apa-apa masa nak biasa-biasa je masa belajar. Masa kerja nak kolokium, nak macam nak gempak-gempak. Masa kerja nak buat research gempak-gempak sikit. Kalau macam saya nak bagi tahu berdasarkan pengalaman lah, macam tak sempat nak buat research masa kerja, masa endo tu tak sempat sebab macam masa endo tu banyak kerja kita nak buat. Macam tu lah cerita dia. So basically fokuslah masa undergrad ni, okay? Okay, so ni logbook lah saya nak tunjuk logbook macam mana. So logbook ni saya tunjuk sikit, tak adalah macam banyak sangat, tunjuk sikit-sikit je. Korang boleh nampak ke skrin saya yang saya tunjuk logbook ni? Nampak. Okay, nampak so logbook ni kan macam banyak benda yang kena buat kan, tapi basically lebih kurang je treatment planning. So treatment planning ni maksudnya kita punya macam start END lah. END kan kau tengok able to address. Ni cohort baru. So ni start tahun saya dia jadi macam ni, lagi detail. Sebelum ni tahun senior sebelum saya tak ada detail macam ni. So ni lagi detail lah macam tu. So ni kena nanti kita akan present case ke apa ke ataupun supervisor kita akan ada supervisor, kita masuk endo ni kita akan ada supervisor. Lepas tu supervisor kita akan bagi markah lah. Dia akan tengok ada ke tak semua-semua ni dalam kita punya kad pink tu. Lepas tu dia tanda-tanda, so dapat markah berapa. So dia akan grade kita daripada ni lah. So ni basically macam END lah. Korang ambil x-ray semua-semua tu. Korang buat diagnosis. So dia nak minimum 10 case, so at least 1. Macam tu lah. So nanti banyak lah sebenarnya kena buat extraction berapa. So korang macam tengok macam banyak kan. So ni macam apa tu. Ni benda biasa je, extraction, scaling, denture, endo, fissure sealant, semua ni kan, PRR, MOS. Lepas tu ni soft tissue injury. Ni yang korang kena suci-suci lah, patient datang accident, trauma, soft tissue injury. So korang kena buat. Yang ni kalau dental alveolar ni dental trauma, datang patah gigi, complicated, uncomplicated root fracture ke apa ke, crown fracture ke. So ni dental emergency, macam tiba-tiba besar nafas ke tengah buat apa ke. Ni orofacial infection, abscess ke, apa tu cellulitis ke, dan sebagainya lah. Ni prescribe ubat pun ada. Lepas tu ni kita join program oral health promotion pun ada dalam logbook. Lepas tu ni kita kena bagi CDE, continuing dental education. Macam kita kena present lah pasal guideline, pasal ni. Lepas tu kita pun dapat lah markah. Macam tu lah. Nanti supervisor semua dia akan rate lah. So semua dalam ni. Ni saya laju-laju je. Okay. Basically macam tu lah. So yang apa? Yang ni OS punya lebih kurang je tapi dia tak banyak. So lebih kurang je lah. Ni dekat hospital. OS dengan PICS hospital punya setting. Nanti kalau korang nak tengok, korang Google pun boleh. Logbook, apa tu? Cohort. Ni logbook January 2022. Apa nanti saya share juga sekali pun boleh kalau korang nak tengok ada apa. Ni PICS ke apa macam mana. Macam tu lah basically. Okay. Okay. Okay, next. Okay, ni CPD point yang saya cakap tu. Kita join program apa-apa. Nanti kita key in je masuk dalam sistem CPD ni. Nanti dia akan kira point untuk kita. Contoh saya pergi kursus pemantapan endo dapat berapa. Dia dah ada dah kategori-kategori dia. Nanti ni pun memang ada orang yang akan in charge lah. So kita tanya je dia macam mana. So dia akan ceritalah kat kita. So ni kita masuk apa lagi. Yang contoh sembang santai pakai pergigian. Ni online je. Lepas tu kita join, ada bukti yang kita join, kita screenshot kita join, lepas tu kita masukkan, dah dapat. Satu lagi, best kalau yang government ni, contoh kalau kita join CDE, benda-benda ni kan, kita ada attendance, nanti kita tanda tangan je, nanti at the end of the, tak adalah at the end sangat, dalam seminggu, 2 minggu lepas tu, dia akan dispatch kat kita, hantar apa kita punya attendance tu. So macam tak adalah macam korang macam kena cari-cari kat mana kita masuk hari tu kan, macam tu. So best lah. Lepas tu contoh macam ni saya masuk anugerah inovasi KKM. So masuk kita punya tu lah. Lepas tu dia keluarkan lah point berapa-berapa. So ni yang selain daripada dental. Tadi yang benda-benda dental. Yang ni ada things lah. Contoh ada supporting activities. Selain daripada dental. So ni lah saya masuk e-bulletin, seminar hand hygiene. Lepas tu ni badminton, futsal. Lepas tu ni minggu promosi. Macam-macam lagi ada kat sini. So boleh tengok lah. Okay, so basically tu je yang secara teorinya. Ni saya punya pengalaman lah, macam experience ni identis macam mana. So basically dapat email 23 bulan 2, lepas tu 24 tu isi lah. Ni saya isi dekat sisi dengan adik. So very important
to have someone to accompany you, sebab masa tu kalau korang tak nampak apa yang korang nak, tiba-tiba macam gelap mata, tak nampak dah. So penting kena ada orang bersama. So ni dapat ni apa klinik, option klinik yang ada masa tu. Lepas tu saya pun macam pilih, dapatlah klinik Bukit Payung, klinik yang saya sekarang nak lah. Macam tu. So dia mendebarkan lah sebenarnya. Ni long story short lah, Identis ni kena buat slot lain kalau nak cerita. Kita ada cerita banyak lah. So ni macam panjang juga lah cerita dia sikit. Dia banyak teknik-teknik nak kena tekan-tekan apa dan sebagainya. So ni okay, lapor diri hari pertama, excited kan. Sorry lah kalau ada haters saya di sini sebab banyak sangat gambar saya lepas ni ya. Okay, so ni kursus pemantapan endo. Lepas tu ni ada kursus. Kayaknya mula-mula kita masuk tu kan kita macam endo tak tahu apa-apa kan. So kita ada macam-macam kursus nanti dia akan ceritakan kat kita. So no worries. Okay. So ni kat primer macam mana? So ni basically dekat klinik saya. So semua memang baik-baik je, tak ada masalah. Alhamdulillah. So dekat saya pun ada X-ray digital. So sebab dekat klinik saya tu sekali dengan pakar resto. Sebab ada klinik yang pakai inilah, yang X-ray inject tu. Macam korang buat praktikal tu, ada klinik yang pakai X-ray tu. So korang nanti nak masuk, nak pilih tempat kerja, korang kena research lah klinik mana yang ada X-ray digital. Bagi saya ni memang satu kepentingan lah sebab kita dulu kan belajar pakai ni. So kalau tiba-tiba nak tukar tu susah sikit lah. So ada dan kita bertugas buat patient, kita ada kena jaga BP juga. Jaga BP ni, jaga blood pressure ni, jaga kita kena set appointment dan sebagainya jugalah. Kiranya bukannya dekat dental chair je. Okay. So ni kena bagi ceramah. Lepas tu ni ada aktiviti-aktiviti kat klinik. So ni macam saya buat busy je kot rasanya ni. Macam mana nak ni? Sekejap sabar. Sabar. Saya nak off pointer ni. Tak reti. Okay, ni saja-saja buat busy, menulis kad ni biasalah. Buat busy. Bukan buat busy, memang kerja kita lah. So tulis kad kan banyak kan. Okay, macam tu lah. Tu nampak kebusian. Ni antara kerja-kerja kita lepas buat patient, menulis kad. Okay, ni antara kes-kes yang ada kat primer lah. Ni buat MOS. So ni trauma kan. So ni gigi macam mana ni, lapis-lapis ni kan. So ada, benda ni ada dekat primer. So ni benda-benda promosi dekat klinik lah. Ni dengan staff. Are you with me so far guys? Okay ke? Ni macam nak tunjuk gambar-gambar saya je. Nak cepat-cepat je. Okay? Okay, ni logbook CPD yang saya cakap tu. Ada dan kita tadi kan dah masuk dalam sistem online tu kan. So kita kena print out juga buat jadi buku. Macam tu lah. So ni promosi. So ni dengan staff. So ni basically kertas janca design lah, dia panggil LP6. So ni basic jamuan lah dengan ni best je lah. Ni macam buat-buat busy dekat kenapa tak play? Tak boleh play. Okay, kita play dah. Ni dia buat-buat busy dekat apa? Ni je dekat apa nama dia? Tempat tekanan darah. So ni staff klinik semua memang baik-baik. So tak ada masalah. Okay. So dah habis kat primer. So ni posting OS pula. Posting OS basically dahsyat. Tu je saya cakap. Dia bukan dahsyat macam mana. Dia penat sebab dalam masa sebulan korang kena adapt. So korang kena belajar benda yang baru. Sistem hospital macam mana. Lepas tu korang kena attend patient dekat hospital, patient dekat ward macam mana. So dia sesuatu yang minatkan tapi best. Sebab benda yang bukan kita buat kat primer, bukannya macam kita filling, scaling, bukannya tampal, cabut gigi tak. Yang ni benda yang lagi ekstensif daripada tu. Okay, ni yang hari pertama lah. Hari pertama ni pun macam teruk. Saya macam kalau apa tu kita habis lewat tak apa ke? Tapi tak apa, kita cerita je lah kan. Sorry kalau habis lewat malam ni macam nak cerita je lah kan. Okay. Okay, ni kes-kes yang ni lah kalau kita nampak kat sini ada fracture. Sekejap saya pointer. Ni ada pointer. Pointer ni kan, ni nampak fracture kat sini. Ni ada fracture kat sini. Ni basically case MOS lah. So basically kalau posting OS ni, kita deal with fracture so on so forth lah. Okay. So ni case dekat dalam klinik je. Kita buat dalam klinik. So ni pakar ni permanent kat sana. So ni kau boleh tengok lah macam mana ni dia accident. Ni dia ada fracture. Lefort tu rasanya tak silap patient ni tak ingat lah. So ni yang bekas kita suture-suture. Lepas tu ni kena rasanya ni patient ni sebelum operation rasanya.
So datang tengok lah. So ni memang patutnya kena clean semua dan sebagainya lah. Ni sebenarnya terbuka besar lagi ni. So kita jahit kesuci lah. Okay, ni patient fracture. Semua-semua tu kan mandibular fracture ke apa, kita kena pasang IMF. So semua ni pasanglah ashbar atas bawah. So ni contoh apa yang kita boleh kita buat dah. Maksud contoh kalau patient ni memang kita susah nak buat ni sebabnya gigi dia ni macam crowding more occlusion kan. Masa ni saya pun macam tak tahu doktor ni nak buat macam mana ni. Sebab saya macam assist je. Macam doktor nak buat macam mana, doktor nak buat macam mana. Tapi bolehlah buat. Sekali pakar tolong buat sekali. So kat case implant pun ada. Ni case mucositis ada. Sebab patient opong pun kita orang tengok juga. Lepas tu ni case fracture lagi. So basically OS fracture, accident, trauma semua lah. So ni ada patient edentulous lah, tak ada gigi dah. Tapi dia ni lah, nampak tak dia punya ni fracture kat sini. Lepas tu ni foreign body ni dia dalam habis ni dalam mulut dia, tanah-tanah ada dalam mulut ni. Kita orang bersih lah ni. Buang-buang rumput-rumput, pasir-pasir dalam mulut dia. So ni nampak fracture kat sini, fracture kat sini. So basically ni fracture lah. So ni patient ni, case patient ni dia daripada ni je, cellulitis je, kayaknya daripada gigi, abscess je. Lepas tu sebab dia memang ada kencing manis semua tu, lepas tu jadi ada masalah cellulitis, jadi bengkak muka. Lepas tu at last patient ni meninggal. Jadi nak cakap gigi tu maksudnya start daripada gigi je, tapi macam dia macam drag all the problems sampai boleh membawa maut lah. Kiranya nak cakap gigi ni bukan macam kita cakap gigi je, tak. Dia salah macam tu. Okay, ni masa saya ingat ni the longest on call lah kot. Ada 3-4 case masa ni. Ni makan pukul 11:30 malam dan ni masa ni bulan puasa. Memang teruk lah. Maksudnya saya tak buka puasa sampai pukul 8 lebih. Lepas tu minum air je. Lepas tu ada 2 case lagi. Lepas tu 11:30 malam baru makan. So ni malam raya ni, which is kan kita raya ad hoc tahun lepas kan. Tiba-tiba datang patient malam raya. Tiba-tiba ada ni fracture. Mandibular fracture. Ni kalau kita tengok ni sublingual hematoma. Sebaik esok boleh raya dah dengan cantiknya. Okay, next. Posting pics. Pics ni ceria-ceria sikit sebab kanak-kanak. Okay, kanak-kanak kau tengok dia punya dental, dia punya treatment pun macam nampak tak bilik dia, treatment room dia ceria-ceria je. Ni pun comel ceria je. Lepas tu ni basically case antara case yang ada kat sana lah. So ni impacted. So with ada odontom juga dekat sini kan. So ni basically case ni macam mana lah. Ni surgeon yang buat lah, kena pick surgeon. Saya ni tukang ambil gambar je masa ni. Doktor buang, kayaknya pakar buang kat sini bone. Lepas tu ni keluar odontom tu. Odontom tu dia bukannya gigi tapi dia tooth like structure. Lepas tu ada lagi, dah buang yang tu ada lagi. Lepas tu ni gigi kat bawah ni nampak kan, tertanam kat dalam tu. Lepas tu baru jumpa gigi. So itulah, tu dia. Okay, ni patient ni pun sedih juga. Ni saya pics ni rasa macam sedih tau. Pics ni banyak sedih-sedih sikit. Patient ni memang dia ada masalah dah lah sebab dia accident dulu. Lepas tu dia macam tak ada part of brain. Kau nampak macam kat sini dia memang tak ada dah macam mana nak cakap, skull dia tak ada dah. Lepas tu memang patient ni masalah lah. Lepas tu patient ni tak tahu macam mana dia jatuh daripada katil. Katil dia macam tinggi juga kan. So dia kan macam tak boleh gerak, tak boleh apa-apa, macam akhirnya memang backbounded lah. Lepas tu jatuh muka dulu, tengok tu teruk sangat. Memang rasa macam hati terluluh. Saya kalau dekat pics ni rasa macam sakit jantung, sakit ni. Rasa macam tak tahulah sengsara dia macam tu sebab macam dia kan budak-budak kan. Ni umur belas-belas lah, tak ingat 13, 14 macam tu. Sianah dia. Lepas tu, okay, ni patient ni pakar suruh pergi tengok. Pakar cakap pergi tengok patient ni ada apa-apa ke tak. So saya check, tak ada apa pun doktor, okey je. Ni kan. Sebab patient ni dia accident. Lepas tu dia koma lah. Ni umur 4 tahun, 5 tahun macam tu lah. Lepas tu cakap tak ada doktor, saya check dalam mulut macam ada ulcer macam tu je. Mungkin macam tergigit masa ni dah. Sebab masa tu nak selak mulut dia tak boleh, susah. Lepas tu bila pakar datang, pakar bagi masa relaxation lah, senang sikit nak buka mulut, nak check semua kan. Saya tengok ambil engkau through and through dia punya ni laceration dekat dia punya tang ni. Aku cakap tak ada apa-apa, loser. Tapi pakar okey je, memang dia dah cakap dah. Sebab memang susah sikit, memang kena bagi masa relaxation, kita boleh buka mulut patient semua tu baru dah boleh tengok macam tu lah.
So ni patient ni pun sedih juga. Dia macam dia sakit. Saya tak ingat lah, tapi dia dah ada immunocompromised punya condition lah. Ni kita orang tengok untuk oral toilet lah, cuci-cuci dalam mulut dia. So dalam 2 minggu kita orang tengok dia, last kali dia meninggal. So memang PICS ni macam sedih sikit lah bagi saya lah. So ni basically promosi lah, promosi dan lain-lain. Pukul 10 dah guys. Kita habis macam ni kan, tapi tak apa sorry tak apa. Esok cuti kan. Kita borak je lagi ya. So far, are you with me guys? Okay ke? Okay. Ada sangat yang part. Okay lah. Best ke Pak? Korang faham je kan macam mana flow dia kan? OS PICS kan. So basically OS dengan PICS yang tu lah. So biasa kita dalam sebulan kita kena duduk kat hospital, kita kena pergi walk around, kita kena buat patient dekat klinik. So patient dekat klinik tu dia bukan patient yang macam kita tengok dekat klinik primer kita utama tu. Kita benda-benda yang macam susah nak manage. Benda yang kena manage under pakar. So susah. Macam mana ada kes yang susah, ada kes yang senang, ada patient yang mengamuk-mengamuk ni. So lagi advance daripada dekat primer. So ni basically antara apa-apa yang benda-benda promosi lah. So ni macam pertandingan e-bulletin ni, pertandingan hand hygiene sama-sama kan. Lepas tu ni pertandingan inovasi, masuk ni dapat masuk final lah. So ni kita orang punya senior dental officer lah, bos daerah. So ni kita punya promosi kan. Kita kena buat sendiri ni semua ni. So buat sendirilah. Ambil ni. Okay. Lepas tu kena cat sendiri. Kau nampak kita orang tengah cat ni. So benda ni bawa ke program untuk promosi lah. Ni buat sendiri juga, potong-potong, laminate. Okay, ni program warga emas. So ni semua dental team sekali lah. Ni macam biasa, macam community service juga. Nampak doktor gigi semua cantik-cantik. Tengok yang tengah ni tiba-tiba. Okay, next. Okay, ni program dengan orang tua sekali semualah. Warga-warga tua dengan geng-geng yang pencen. Ni dah kemas-kemas rumah sejahtera ni. Lepas tu ni ada program macam present macam cerita-cerita lah dekat warga-warga tua macam yang ada. Ni tak ingatlah pasal hand hygiene dan sebagainya, banyak lah benda yang kita tu. Okay, ni contoh korang cakap macam nampak macam laki je tak ada function je kan. Tak ada, sebenarnya laki penting je. Sebab ni ada program yang kita panggil KOA, program promosi jugalah kesihatan oral dan agama. Kena bagi ceramah guys dekat masjid. Yang usim-usim tu lagilah kena bersedia. Korang jangan yang usim tu lah orang aim macam usim mesti pandai ceramah kan. Mesti macam pandai baca doa. So korang lah kena. Ni senior kita lah. Ni usim punya graduate, ni pun usim punya graduate lah. So ni budak-budak lelaki korang boleh dah start berlatih dari sekarang bagi khutbah ke. Ni nampak ni apa yang korang kena buat nanti. Okay, ni antara program-program lain lah, kampung angkat. Lepas tu ni program kat sekolah, dental school attack. Lepas tu ni ada program dengan juruterapi pergigian. So ni kita punya caravan. Contoh nak buat program kat mana-mana, adalah van dental chair bergerak dalam ni. Bukan dental chair tu bergerak, kiranya kita boleh bawa dental chair tu bergerak ke mana-mana dalam caravan ini. So ni bagi ceramah kat sekolah dan sebagainya. So ni adalah macam program kan, My Brush Hour. So ni kita kena pasang lah benda-benda kena buat dekat klinik kan. So ni kita buatlah program tu promosi. So ada juga klinik yang memang klinik mesra pergigian. So ada mesra pergigian, klinik pergigian mesra promosi, sorry. So memang banyak benda promosi banyak buat dekat klinik tu. So ada tim-tim yang nyanyi. So ni basically kita kan macam kena buat poster juga kan. So memang ada kelas untuk ada kursus untuk graphic design dan sebagainya. Lepas tu ada kena promosi pergi pasar, pergi pantai dan sebagainya lah. So ni ada program dengan budak-budak prasekolah. So ada dan kita ada juga main-main sukan. So korang jangan bimbang, korang jangan yang geng-geng yang main sukan tu macam kerja je kan. Tak. Ni ada juga benda-benda promosi kita buat. So no worries, okay. Promosi pula, benda-benda yang sukan kita buat juga. Badminton ada, futsal ada, netball ada, semua ada. So semua boleh main. Kita main macam ada yang lawan-lawan antara daerah dan sebagainya lah.
Okay, ni ada dandat. Ni saya macam ada jadi MC lah. So selain daripada benda-benda dental, kita kena join juga benda-benda selain daripada tu. So contoh once korang terpilih jadi macam orang suruh jadi MC kan. So biasa korang je. So korang macam pandai buat video kan. So nanti korang je buat video. Korang edit-edit so macam tu lah. Sorry takut lambat dah ni. Okey ke organizer saya lama ni? Tak apa je kan? Tak apalah, kita teruskan je lah. Okey, ni minggu promosi kesihatan pergigian sama kena jadi crowd pula panggil-panggil semua-semua datanglah macam tu kan. Lepas tu ni loser tapi tak apa, kena tunjuk kat korang memang kita buat benda ni. Nampak saya loser tapi tak apalah, nampak tak pakai maskot macam ni, pakai ni. Tak nampak. Okay, kita close up. Ya Allah, buruknya dah sampai situ je. Okey, ni ni apa tu Jom Heboh. Dekat Jom Heboh ni benda-benda macam ni semua kita buat sendiri from scratch untuk promosi lah. Kena orang datang tengok. Maksud ni kita punya sini usia. So ni ada adik ni apa tu? Dia nyanyi masa kita orang punya ni. Ya. Boleh play tak? Tak tahu korang dengar tak? Okay, basically yang itulah kena menyanyi-nyanyi. Apa tu berjoget-joget. Itulah real lah benda tu. So ni masa kita orang kat Johor Heboh itu, tim ni. Lepas tu ni kita punya senior nyanyi ni. Ni dua ni kita punya alumni USIM punya. Ni dia nak nyanyi tapi macam lama je video ni. Tak apa, kita skip lah. Tapi kini dia orang main music, dia orang yang menyanyi. Okay. Ya Allah, dia double voices. Tak apa, macam tu lah. Panjang tu kan. Okay, tu je untuk endo. So far ada soalan apa-apa ke? Ni macam cepat-cepat je kot nak habis. Okay ke? Okay Okay. So, next is what's waiting after endok. So dah habis endok ke ataupun macam apa lagi journey kita lepas tu kan. So ni macam basically kita cerita sikit-sikit je lah. So basically contoh kalau korang diserap jadi pegawai pergigian untuk jadi lantikan tetap. So ni lah macam apa tu korang grade korang lah. Kiranya dia macam ikut grade ni macam berapa lama korang serve lah. So dia akan ada kenaikan gaji every year. Lepas tu dia akan kenaikan grade tu ada berapa tahun korang serve dia akan naik grade lah. So biasa kalau orang tanyalah kalau jadi tetap ni akan jadi macam job scope tu lagi banyak ke? Lepas tu tapi orang macam tapi kerja kerajaan best sebab cuti rehat banyak. Sebab tu best kerja kerajaan. Lepas tu ada kena banyak buat admin work lah daripada buat patient. Tu macam kena tengok jugalah ada tempat yang memang banyak kena buat kerja admin. Lepas tu nanti bila dah makin-makin naik atas nanti kena jadi YM lah, bos klinik ke. Nanti kena kerja dekat pejabat ke, kena kerja dekat pejabat daerah ke, kena kerja dekat pejabat dekat kesihatan negeri ke. So tu antara benda-benda yang memang macam mana nak cakap sebab korang dah dilantik secara tetap. Lepas tu nanti as time goes by nanti kena naik grade semua kan. So korang yang akan jadi antara yang senior-senior. So tu benda yang korang kena expect lah apa yang akan korang dapat. Lepas tu ataupun korang dah kerja dalam ni 7-8 tahun so korang nak further study. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. So ada dandat kalau dekat private pula. Saya nak quit dah government macam tak kena. Nak pergi private. Boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena tengoklah gaji macam mana, dia pay more daripada government ke tak? Lepas tu increment dia banyak ke tak? Sebab dia different klinik swasta, dia different benda yang dia orang bagi. Ada yang bagi dia gaji dia orang based on commission, ada yang memang ada basic. Lepas tu bila korang reach certain sale dia bagi lagi gaji macam tu. So dia different. Lepas tu career dari segi career development macam mana? So macam kat klinik swasta ni lagi banyak ke material? Lagi advance ke? Lepas tu lagi banyak masa kan? So kita macam boleh proper documentation ke compared to kerajaan ke macam mana. So benda tu sebenarnya depends lah tempat mana korang kerja. Lepas tu
So orto macam klinik tu ada buat orto ke tak, ada buat MOS ke tak. So tu untuk korang punya career development lah. Tahu kan macam takut kalau pergi private tu buat filling scaling je sampai bila-bila. So tak best lah kan. So that's why kena tengok juga benda-benda ni ada ke tak. Lepas tu sustainability dia. Klinik tu macam mana, okey ke tak? Macam tak stable, macam gitu-gitu je, macam chair pun ada satu macam ni kan. So, macam mana, okey ke tak? So is it forever okay? Sebab kita memang nak quit government kan, memang nak kerja situ. So okey ke? So benda tu memang kena consider lah. So other than that, postgrad journey lah. So postgrad journey ni nanti nak sama belajar lepas apa tu? Dah lepas semua ni nak sama belajar kan, nak jadi pakar. So nak jadi pakar ni dia punya route dia dekat government je ke, cara kita nak pergi sama belajar tu under government je ke? Tak, sebenarnya dia ada banyak cabang lah, banyak cara kita boleh pergi. So under government boleh, under Angkatan Tentera Malaysia boleh, under KPT ni University Dental University, so ataupun private. Okay, so kalau government ni nanti korang akan jadi specialist, korang kena serve kembali di apa tu KKM lah. So kalau biasa macam kena hospital setting ke, mostly lah hospital setting. Lepas tu ada juga dekat klinik-klinik yang memang ada apa kepakaran. Contoh kalau macam klinik kita orang ada resto, pakar resto kat situ. So dia bukan semua klinik ada pakar. So kat situlah pakar akan duduk sama dekat klinik ataupun dekat hospital. Tapi klinik tu klinik tertentu je. Kalau klinik ATM, tentera, army. So korang pergi bawah army, so korang akan kembali serve jadi pakar dekat army. Macam tu. So under KPT, so korang pergi under U, contoh korang pergi USIM kan, korang jadi lecturer dekat USIM. So USIM akan bayar korang pergi sama belajar, lepas tu korang kena kembali kepada USIM, korang kena serve USIM, jadi lecturer kat USIM. Macam tu. Ataupun private. Private ni korang pergi sendiri, memang korang jadi pakar bayar sendiri semua tu. So korang macam mana, buat apa korang jadi specialist pergi sendiri. So sama ada korang nak jadi specialist kat private setting ataupun korang nak pergi balik masuk KPT ke, atau korang nak pergi balik masuk government ke. So tu macam banyak cabang lain lah kalau pergi kat private. Macam tu. Tapi the only thing is private ni korang biasa macam dia tak ada fund dia. So korang kena guna duit sendiri ataupun pinjaman ataupun beasiswa lah. Macam tu. So other than that, kalau government ni dia ada dia punya apa scheme lah. Sama ada hadiah latihan persekutuan ataupun program latihan kepakaran. Yang ni untuk tetap, yang ni untuk kontrak. So untuk kontrak ni dia kan macam masih baru. So macam tak pernah dengar lagi ada kontrak yang sama belajar. Tapi tak sure lah. Tapi HLP ni memang yang tetap lah. Yang biasa 7-8 tahun waiting. Lepas tu sampai giliran dia apa tu ada all the added points banyak lah. Dia memang extraordinary daripada orang lain. Lepas tu dia dapat masuk postgrad. Lepas tu dia dapat HLP ni. So dapatlah jadi sambung belajar jadi specialist under tajaan government ataupun ATM bayar dia. So apa tu dia pergi tu under ATM lah. Dia pergi je sambung belajar kat mana-mana tapi ATM bayar dia. Ataupun KPT macam saya cakap tadi, USIM bayar, contoh UiTM bayar. So dia pergi sambung belajar, contoh sambung belajar dekat UKM. Lepas tu dah habis kat UKM kembali ke U mana yang bayar dia. Macam tu lah. So contoh kalau kau nak buka klinik sendiri pula macam mana? So ni basically benda ni macam subjektif lah. Dia atas korang lah. Dia ramai orang cakap better korang try kerja dulu kat private macam mana. So biar biasa dengan private macam mana. Lepas tu duit memang kena banyak. Lepas tu memang kena banyak knowledge lah pasal benda lain kan. Lepas tu kena learn business juga. Lepas tu kena fikir juga nak seorang-seorang ke, nak partnership ke. Atau nak senang kahwin orang kaya dapat duit banyak, boleh buka klinik. Ataupun yang lain boleh buy practice ataupun jadi shareholders apa tu, memang orang yang nak buka klinik kan, macam kita melabur lah macam tu. So okay, tu kiranya habis dah untuk apa malam ni. Kiranya macam mana endo dengan perjalanan lepas pada endo. So far clear? Are you guys with me? Still following me? Okay ke? Takut macam Yes. Okay. Okay, so basically habis dah ni. Ini macam now are we good ni basically saya macam nak tanya korang lah, korang okay ke tak sekarang macam tu je sebenarnya. Sebabnya kan sekarang macam cakap macam susah lah, macam ni ada susah lah. Rasa macam kataku dulu tak apa, senang lah. Dulu macam ni senang. Kita orang macam ni susah macam tu. Tapi kalau ikut kan macam semua kita ada macam
pros and cons masing-masing lah, ada susah ada senang kan. So ni nak tunjuk je lah kita orang ni masa year 1 ya Allah buruknya. Tapi inilah basically kita orang masa year 1, masa ni tak tahu apa-apa lagi kan, loser lagi apa kan. Carving gigi je macam masa dulu carving gigi pun susahnya carving gigi. Lepas tu year 2 ni start macam ni lah masuk lab buat-buat tu. Masa tu susahnya nak ni nak buat dekat mannequin tu pun susah kan. Padahal macam kadang-kadang buat keluar daripada mulut buat kat luar kan. Macam tak tahu kita orang buat kat dulu. Lepas tu ni year 3 baru masuk klinik masa ni apa nama dia? White coat ceremony. So ni excited lah nak masuk klinik kan. Masa ni tak tahu lagi nak kena marah dengan lecturer. So ni year 4 COVID tiba-tiba. Tu yang pakai mask tiba-tiba semua orang. So ni macam crazy. Sebab year 4 kan. Lepas tu finally habis masa ni kita orang last paper. Lepas habis exam, ambil gambar ramai-ramai. Lepas tu ni kita orang masa sanggah kenangan ramai-ramai lah. Konvo. Ni sehari sebelum konvo. So ni basically apa yang dia achieve lah. Kiranya korang pun lah dapat buat sebenarnya. Sebab ni kira saya insan biasa je. Sebabnya dulu macam nak cakap orang lain macam ada yang dapat hadiah yang ni lah diraja apa semua tu kan. Kalau saya macam dapat kurikulum macam masuk ni main semua tu kan. Lepas tu ni macam nak cakap lah korang masa belajar masuk je apa-apa. Korang macam kena gain experience banyak. Korang kena enjoy. Macam tu. Kalau saya dulu saya suka masuk apa-apa sebab nak enjoy, sebab nak jumpa orang, enjoy. Sebab macam kalau belajar je stres kan. Lepas tu benda-benda yang anugerah dekan semua tu dia comes with kesungguhan lah. Kiranya sambil korang belajar main tu kan, pergi jumpa-jumpa orang, pergi main, pergi ni kan. Kena belajar juga. So belajar dengan member semua tu kan. At the same time memang saya pun anugerah dekan ni pun dapat masa year 4, year 5 je. Sebab ada yang korang start pada year 1 lagi dapat kan. Sekiranya ada lagi hebat lah sebenarnya. So nak cakap saya orang insan biasa je tapi dapat rezeki untuk benda ni. So macam benda ni saya share just untuk nak cakap serius saya biasa je. Tapi macam benda ni achievable kalau korang usaha. Sebab kalau tak usaha tak dapat tu je, serius. Sebab saya masa year 4, year 5 ni year 3 lah. Start year 3 memang gila lah. Memang study gila-gila. Tu pun year 3 macam masih biasa je lah. Year 4, year 5 study, dapat je dekan kena study macam tu. Lepas tu ni nak tunjuk kat korang apa yang korang dapat lah bila grad. So dapat lah ijazah sarjana muda pembedahan pergigian. Macam tu lah yang ni yang korang dapat. Lepas tu korang dah daftar MBCC semua tu, korang dapat lah ni nombor yang seumur hidup korang lah dengan nombor ni. Ni nombor saya lah, nombor MBC saya. So nanti korang akan dapat nombor MBC korang macam tu. So that's it. The way to get started is to quit talking and begin doing. Tu je. Kiranya macam tu lah. Apa yang Walt Disney cakap lah. Tu je lah. So have faith and don't forget who's behind your success. Sebab macam everything kita behind success kita ni memang ada kawan-kawan kita, ada family kita, yang terutama sekali ibu bapa kita lah yang doakan kita. So ni Dr. Hisham. So ni basically macam nak cakap wakil lecturer lah. So memang lecturer kita play a big part, a big role dalam kita punya kehidupan, dalam kita punya dental school actually. So other than family kita yang membantu, yang banyak tolong, dan kawan-kawan yang sentiasa bersama. So lecturer sebenarnya memang biggest part lah. Play the biggest part. So ni antara lecturer-lecturer kita semua ni sebenarnya ramai lagi lah. So kita orang kalau apa-apa, kalau saya dalam fikiran saya apa-apa pun memang kita kena muliakan kita punya pendidik lah yang ajar kita. Sebabnya kalau dia orang apa-apa sebab dia orang yang bagi ilmu kat kita. So ada dan parents, so kalau contoh kita cakap pasal parents, semua orang tahulah kena hormat, kena semua tu kan. Tapi sebenarnya kalau dekat lecturer memang dia play a big role. Bayangkan dia sanggup spend time untuk kita lagi banyak daripada anak-anak dia orang. Sebabnya tu macam mana nak cakap, memang tugas dia orang tu memang besar. Kalau kita nak balas dengan
apa tu, kita segulung ijazah yang kita dapat nak balas balik kat dia orang tak boleh. So memang banyak sangat pengorbanan yang dia orang buat untuk kita. So tu apa tu, insight daripada lecturer punya side lah. Lepas tu adik-beradik jangan lupa kat saya, adik-beradik ni dia orang ni semua dah yang jadi patient-patient saya ni. So dia orang memang apa tu, penyumbang saya grad. So dia orang ni macam wakil patient-patient saya lah. So dah saya daripada member, kawan-kawan semua tu kan. So patient play very important role. So be good to your patient. So saya even though dah habis belajar pun ada je nampak kan save nombor patient kan. So contact je patient. Kalau contoh nampak dia orang apa post apa-apa pasal anak ke apa ke, reply. So jangan lupakan patient. Kalau saya sampai sekarang lah ada contact, oh besar dah ni anak ni. Oh dulu kecil je lagi ni. So macam kita kena appreciate dia orang lah, play a big role in our life. Lepas tu dia orang juga antara apa tu, penyumbang kita punya Bachelor of Dental Surgery. Tu sahaja. So anything you wanna ask, can contact me directly. Can follow me on Instagram, send me DM. So can email me if you want, if you guys want. Okay, tu je lah. Basically, long story short, okay, habis cerita. Okay, panjang kan. Dan nak masuk dah. Sorry guys. Okay, thank you Kak Teguh for the admirable and inspirational sharing dengan kita orang. And I hope audience dapat something lah from this talk today. And di penghujung sesi ni saya nak buka lah to the floor kepada audience kalau ada yang tanya soalan ke, can ask away ataupun tulis dalam chat nanti saya bacakan. Ada yang nak tanya soalan ke? Ada ke nak tanya soalan apa? Tadi dalam chat macam ada something, macam tak tahu hilang ke tak ada ke? Ada ke? Ke dalam chat ni? Dalam chat ni. Ada apa-apa ke? Kalau tak ada, kita tutup je lah majlis. And saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Teguh yang sudi berkongsi pada hari ini. Terima kasih juga kepada TD Hepa kita, Dr. Zulfika sebab sudi participate. Ada doktor. And kepada alumni kita juga yang sudi join talk kali ini. And kalau ada sebarang tersalah cakap atau lackings from our side, saya minta maaf. And kita ada sesi bergambar sikit, harap semua orang dapat buka kamera. Kejap. Tadi sebenarnya contoh yang apa, OS punya posting, OS speech tu sebenarnya banyak lagi cerita. Kalau contoh kalau siapa-siapa nak cerita, nak dengar cerita experience ke, tanya je, boleh je nak cerita. Ni sementara korang apa buka-buka kamera ni kan. Thank you. Thank you, Doktor. Ni kenapa dia orang ni sebenarnya gambar Nina dengan Wani ni perhati je. Boleh off recording dulu kan? Ke korang tak off lagi? Ke bila tutup baru je jadi off recording? Earshot ke tu? Santai-santai saja. Banyak lagi benda nak cerita actually, tapi tak sempat kan, tapi tak apa. Yang posting tu memang menarik lah actually, tapi macam kena pergi laju-laju je kan. Okey ke semua malam ni? Gain something? Harap semua orang boleh buka kamera. Kita ada macam tunggu lagi 2 minit lagi untuk buka kamera, untuk bergambar. Rindunya GB, boleh nampak background GB tu. Siapa yang buka? Langsir, ya Allah. Tipikal sangat ya, langsir GB ya. Aduh lah.
Oh nanti kalau apa nak apa isi yang identis tu ke apa-apa kalau nak tanya pun boleh je. Maksudnya kalau nak buat another slot macam mana nak isi identis semua tu pun boleh. Sebab tu memang kena separate benda lah sebab dia macam ada teknik-teknik nak tekan apa semua tu lah. Kalau nak tu. Sebab dulu macam kita ada jemput apa Dr. Joshua lah. So sekarang macam dah ada dia punya slide semua tu, betul kita orang pun dah experience, boleh je nak guna kita punya alumni pun untuk share macam mana. Sebab penting jugalah cara-cara nak isi identis tu macam mana. Okay, kita nak start bergambar dah. Okay. 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 Satu, dua, tiga. Siapa yang snap? Siapa yang snap tak tahu. Saya screenshot je. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Saya pun nak ambil gambar korang. Satu, dua, tiga. Okay. Okay. Terima kasih semua kerana sudah hadir. Okay. Thank you guys. Kalau ada salah dan Thank you Kak Teku. Okay. Thank you Kak Bye. Teku. Thank you Kak Teku. Rindu ya semua. Dah baru je jumpa Ninda ke mana. Dah rindu dah. Kita orang pun dah rindu. Bye guys. Bye. Thank you Kak guys. Teku. Buat something lah at least. Walaupun banyak. Thank you Kak Banyak. Teku. Banyak. Thank you Kak Teku. Okay. Beres. Bye bye guys. Good night. Bye. Have a good Good rest. night.